Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudara Syafiq Zulkifli selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak di Radio Aikim pada malam yang mulia ini. Seterusnya, tak lupa kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah yang sentiasa bersemangat untuk meraih, mendapatkan ilmu, informasi yang benar, lagi tepat dan juga bersifat Islami daripada Radio Aikim ini. InsyaAllah dalam ruangan kali ini kita nak bincang bagaimana bentuk Islam yang menggambarkan sifat kemudahannya atau kesenangannya. Artinya Islam tak mahu untuk menyusah-menyusah orang, payah-payah atau banyak birokrasi. Hak benda boleh buat 2 minit jadi 20 jam, jadi 2 hari, 3 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka Islam tak mahu macam itu. Untuk itu marilah sama-sama kita lihat sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahkanlah dan jangan menyusahkan, dan berikanlah berita gembira dan jangan menakutkan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, dan mungkin sebahagian daripada ashabus sunan meriwayatkan hadis ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi, hadis ni jelas menunjukkan akan hakikat Islam yang sebenar sebagai agama yang amat mudah dan penuh dengan kebaikan. Justru kalau dilihat kepada prinsip syariat itu sendiri, kita akan dapati bahawa antara kandungannya bersifat Rabbaniyah, ketuhanan. Jadi kita tak boleh lari daripada sifat Tuhan. Sifat ketuhanan maksudnya kena bergantung kepada Allah Rabb al-Alamin. Kena ada dalam kehidupan kita akan rasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita perlu beribadat dan juga berubudiyah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kedua, bersifat alamiah atau dalam bahasa kita universal, kesejagatan atau alami. Jadi sifat macam ini menunjukkan bahawa itulah ajaran Islam. Dia bukan mahalli setempat ataupun berkabilah, berkaum, tapi dia merentasi keseluruhannya, sempadan geografi, sempadan etnik, sempadan bahasa, sempadan tanah, negeri, negara, warna kulit dan pelbagainya. Yang ketiga, Islam ini agama yang bersifat syumul, yakni menyeluruh atau sempurna dari pelbagai aspek, angle. Dia bukan bincang masalah Tuhan saja, ibadat saja, kehidupan, kenegaraan. Dia bincang perniagaan, dia bincang perkahwinan, jenayah, semua sekali. Jadi itulah hebatnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Begitu juga sifat agama Islam ini antaranya ialah keaslian dan keabadian dalam nas-nas syariah. Sifat asalah itu wujud, bukan ciplak, dan bukan bersifat mati jumuk, tapi bersifat abadi, kekal, sesuai kesejahteraan. Maka inilah sifat-sifat yang sepatutnya yang ada pada Islam. Antaranya ialah mudah dan menghilangkan kesulitan. Ini yang kita nak bincang berdasarkan kepada hadis yang kita sebut tadi. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan memayahkan. Jadi sifat-sifat macam ini penting. Di samping adanya sifat kemaslahatan, dan Islam ni kalau kita tengok banyak kemaslahatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi sekalian, bagi siapa yang memahami ajaran syariah Islamiah ini, maka dia akan faham bahawa ia adalah bersifat mudah, bersifat senang, tak susah. Contoh paling mudah,
Orang tu dia nak sembahyang, dia tak dapat ambil air sembahyang, tak dapat wuduk kerana sakit, dia tayamum. Orang tu tak dapat sembahyang berdiri kerana gauk, kerana sakit, dia duduk. Duduk pun tak boleh kerana bisu sebagainya, dia baring. Baring pun tak boleh, terlentang. Yang penting dia sembahyang mengikut kadar kemampuan. Fattakullah mastata'tum. Tengok. Begitulah seterusnya. Jadi dawabit Islami ini cukup mudah. Kalau kita tengok, dia tidak memberatkan tapi meringankan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kamu dengan kemudahan dan bukan dengan kesukaran. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan kamu pada agama dalam keadaan kesukaran, kesusahan. Tak. Semua mudah, semua okey, tak ada masalah. Dengan sebab itulah, berdasarkan kepada nas-nas di atas yang kita telah bincangkan atau yang telah kita sebutkan, maka ulama telah mengkaedahkan dalam qawaid fiqhiyah, antaranya seperti al-masyaqqatu tajlibu taysir, perkara yang suka akan diheret ke arah kesenangan. Apa dia suka? Suka seorang tu mungkin dia tak dapat untuk nak sembahyang berdiri, dia duduk. Orang tu kerana suka, kerana banyak musafir, nak salat taman tak mampu, maka dia boleh qasar. Itulah dia. Begitu juga dalam kaedah raf'ul haraj. Apa makna raf'ul haraj? Makna raf'ul haraj ialah mengangkat segala kesukaran. Jadi benda tu jadi mudah semua. Tak ada yang payah. Apa-apa yang payah, ringan. Orang tak boleh untuk umpamanya buat haji kerana sakit uzur, maka dia tak termasuk dalam istita'ah. Apabila betul kena syarat dia. Kerana haji ni perlu istita'ah. Walillahi 'alan nas asihijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perkataan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu istita'ah. Itu menggambarkan bahawa betapa adanya toleransi, tasamuh Islami yang cukup besar dalam kehidupan untuk penganutnya, agar umat Islam dapat melaksanakan dan merealisasikan dakwah Islamiah dengan sebaiknya, mengamalkannya dengan sebetulnya. Sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, terlalu banyak kalau kita tengok. Dan dengan sebab nas seperti itulah, yang ini yang kita nak tengok zaman kita sekarang. Apa dia zaman kita sekarang? Tuan-tuan, kalau kita buat mudah pada orang, orang akan buat mudah pada kita. Buat mudah ni bukan maknanya sambil lewa, tak. Maksudnya melaksanakan harapan dan memberi kemudahan. Maka orang lain pun tak akan kira dengan kita. Ini penting dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang pakcik tua, uzur, pergi ke setengah-setengah tempat di mana kerani begitu strict menyatakan pakcik tak cukup satu syarat. Apa dia? Photostat kat Menalang ni tak ada ni. Jadi dia kata, pakcik pergi photostat. Kawan ni tanya, kat mana mesin photostat? Ada 2 batu daripada sini, kata dia. Dekat dengan 7-Eleven dan sebagainya. Contohnya lah. Maka pakcik ni pun kata, nak, boleh tak tolong? Minta maaf, tak boleh langsung. Seingatan saya, kita pun ada budi bahasa. Taklah dengan sebab kita tolong orang tu sekali, sekeping, sekadar itu, menyebabkan saya yakin kerajaan kita tak akan marahnya. Dia tak akan kata ni penyalahgunaan ketah rakyat. Tak ada tuan-tuan. Ini dipanggil toleransi. Sifat kita memudahkan dia. Tak apa pakcik, dia pun kata baik nak. Jadi kita memudahkan. Lainlah kalau benda tu yang banyak, yang susah, yang berat, yang itu lain. Tapi kadang-kadang dengan sifat macam ini, orang akan mengenang kita dan orang senang berinteraksi dengan kita. Jadi bila kita tengok sifat-sifat macam ni, akan rasa tenang lah. Kadang-kadang kita tengok, kita nak berkira dengan orang. Bila kita nak berkira dengan orang, kita tengok satu masa bila orang berkira dengan kita, kita akan rasa suka dan sudah sedih. Kenapalah dia buat begitu kat aku?
Kita tak ingat masa dulu. Kita buat giam ke orang. Tapi biasanya kalau orang tu memudahkan banyak perkara. Ni maksud saya memudahkan dalam perkara yang bukan sampai kepada tahap etika yang menyalahi hukum. Mudah ni sampai perkara yang salah pun kita tak boleh. Maksudnya perkara-perkara teknikal yang kecil macam saya contoh tadi. Atau memudahkan perkara macam ni mungkin kita kata bad data, perkara macam ni yang tidak memberi satu implikasi yang besar, maksud saya, yang tidak memerlukan teramat sangat ketegasan sehingga sampai jadi menyusahkan dan menyukarkan seseorang. Tidak. Kalau macam itu, insya-Allah tuan-tuan. Yang kedua, kalau kita tengok, kita boleh mengambil sikap macam ini sebab Nabi kita buat macam tu. Dalam ibadat contohnya, haji lah. Bila mana kita ke Makkahul Mukarramah, macam mana Nabi? Pada masa Hajjatul Wada, ada orang tu bercukur dulu sebelum melantah. Ada orang tu korban dulu sebelum melantah. Ada orang tu buat yang ni dulu, yang tu dulu. Yang kadang-kadang tak ikut apa yang Nabi ajar. Mula-mula sepatutnya melantah dulu pada hari ke-10 Zulhijjah tu. Itu acara haji. Tapi dia buat yang lain dulu. Bila dia adu kepada Nabi SAW, apa yang menariknya, Nabi menjawab dengan jawapan, if'alu wala haraj. Lakukanlah, tak apa. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Tengok. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Buat, tak apa. Betapa tasamuhnya Nabi SAW. Betapa toleransinya Nabi SAW. Ini dia cara Islam sebenarnya. InsyaAllah kalau kita cikgu, kalau kita guru, kita berlebih kurang dengan murid kita. Kalau kita majikan, kita berlebih kurang dengan pekerja kita. Kalau kita sahabat, kita berlebih kurang dengan sahabat kita. Kalau kita suami, isteri, kita bertasamuh antara satu sama lain. Jadi sifat-sifat seperti ini, tak kala dibajak, disuburkan, diperkembangkan, diperkukuhkan, dibina dari semasa ke semasa, saya yakin dan saya percaya negara kita layak ditabalkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat keampunan Tuhan. Kenapa? Hati masing-masing tak bengkak, tak susah, senang, rasa gembira, rasa senang nak interaksi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau kita kata, tuan, pergi ke tempat berkiang, uruskan dengan mereka, minta maaf banyak-banyak. Kali terakhirlah saya pergi hari itu. Saya tak akan pergi, saya tak akan jejak selama-lamanya. Kenapa? Serik saya. Sepatutnya kita kata jangan serik, seronok. Sepatutnya kerana layanan baik. Tak. Inilah disebut budi bahasa yang mewatakkan peradaban bangsa kita. Dan ini adalah akhlak. Dan akhlak ni penting. Bahkan dia yang akan mengukuhkan sesebuah institusi kenegaraan, kerajaan, negeri, negara, masyarakat, dan sebagainya. Syauqi, rahimahullah, Ahmad Syauqi, seorang penyair pujangga Mesir terkenal, cendekiawan. Beliau menyatakan, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa iza zahabathum zahabu. Sesungguhnya mana-mana umat tertegak selama mana ada akhlak yang tinggi. Tak kala akhlak sudah jatuh merudum, maka bangsa tersebut akan hancur lebur. Ini dia. Sebab kita kan bila orang buat baik senang, hati kita pun lapang untuk doa padanya. Tapi kalau kita susah, sukar, payahlah kita nak berdoa kepadanya. Nak interaksi pun payah. Nak buat baik pun payah, macam-macam. Ini akan merugikan kita dan menggerhanakan dalam kehidupan kita. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, alhamdulillah kita masih dalam ruangan Makarimul Akhlak. Dan sebagaimana yang saya katakan,
Nabi ajar kepada kita, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan memayahkan. Saya nak menutup perbincangan ini dengan satu kisah yang cukup menarik. Satu hari dalam masjid Nabi, ni cerita lama, bukan sekarang ni ada kapek, ada mama, ada dulu petanuh je pasti. Datang seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Jadi apa yang dia buat? Dia rasa nak kencing. Apa dia buat? Dia angkat kain dia kencing. Sahabat apa lagi marah sebab dia kencing dalam masjid. Sahabat nak pukul dia. Nabi kata apa? Da'u. Tinggalkannya. Khuzu zanuban au dalwan mimma fasabbuhu alaih. Ambillah setimba air, curah atasnya. Sebab masa tu dia tanah, dia resap. Nabi kata apa? Nabi kata innakum tub'asuna muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk kemudahan, memudahkan, dan kamu sekali-kali tidak dibangkitkan dalam keadaan menyusahkan, menyukarkan. Tengok tuan-tuan, tengok. Kita dibangkitkan dalam keadaan untuk mudah, bukan payah. Dan inilah yang sepatutnya. Kita memudahkan tuan-tuan, jangan menyusahkan. Jadi bila kita mudahkan insya-Allah, dan memudahkan ini termasuk dalam keadaan yang Nabi suka. Bila dia boleh buat macam tu, apa kata Nabi SAW, banyaklah para ulama mengambil iktibar dan hikmah hadis tersebut yang memberi banyak kebaikan dan satu sikap yang Nabi nak didik para sahabatnya. Kalau itu, maka kita pun sepatutnya aula lagi dalam mendidik sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, anak-anak bangsa kita dalam bab memudahkan dan bukan menyukarkan, meringankan dan bukan memberatkan. Bahkan insya-Allah dengan nawaitu yang ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah limpah ruahkan kepada kita banyak kelebihan-kelebihan dan juga kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita sendiri tidak sangkakannya. Sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi pencerahan yang baik kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita tutup perbincangan kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان، خاصة في سوريا وفي بلدان العرب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.